Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya yaitu kumpulan 24 akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Autoriti Ulama dan Ilmu Agama dalam Era Influencer di Media Sosial. Sebelum saya mulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Iza Natasha Putri binti Wisnu Putra. Yang kedua, saya sendiri Dayang Nur Fazilah binti Muhammad Eser. Pengenalan. Yang pertama, peranan media sosial dalam kehidupan moden. Media sosial menjadi saluran utama dalam berkomunikasi, mencari maklumat, dan berdakwah, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Yang kedua, perubahan autoriti keagamaan. Berlaku peralihan daripada merujuk kepada ulama berautoriti kepada pempengaruh agama di media sosial. Yang ketiga, kepentingan kajian. Kajian ini penting untuk menilai implikasi perubahan autoriti agama dan kaedah menilai kredibiliti ilmu agama di media sosial. Seterusnya, analisis perubahan autoriti keagamaan dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, autoriti ulama. Autoriti keagamaan perlulah berasaskan kelayakan ilmu, sanad, dan pengiktirafan daripada masyarakat. Seterusnya, melalui institut formal seperti madrasah, pondok, dan universiti Islam. Yang kedua, peralihan autoriti dalam era digital. Media sosial telah mengubah sumber rujukan agama, khususnya dalam kalangan generasi muda. Daripada merujuk kepada ulama, mereka lebih memilih untuk merujuk kepada influencer di media sosial. Ini yang dinamakan sebagai charismatic authority. Yang ketiga, faktor perubahan autoriti keagamaan. Antara punca-punca berubahnya autoriti ini ialah akses maklumat tanpa tapisan. Yang kedua, pendekatan pempengaruh atau influencer yang ringkas dan menarik minat masyarakat, dan kecenderungan generasi muda dalam mempersoalkan autoriti ulama ataupun autoriti tradisional. Seterusnya, perbezaan autoriti ilmiah ulama dan populariti influencer. Ia terbahagi kepada dua, yaitu latar belakang dan asas penyampaian. Dari aspek latar belakang, ulama memiliki autoriti yang berasaskan pendidikan agama yang sistematik, bersanad dan diiktiraf. Manakala influencer pula bergantung kepada populariti, gaya berkomunikasi, dan daya tarikan tanpa jaminan kelayakan ilmiah. Seterusnya, asas penyampaian. Ulama menyampaikan ilmu yang berasaskan dalil yang sahih dan menggunakan kaedah ilmiah yang lebih tersusun. Manakala influencer pula menggunakan gaya penyampaian yang lebih ringkas dan menarik, tanpa jaminan hujah yang diberikan adalah tepat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang implikasi perubahan autoriti keagamaan. Pertama, kandungan agama yang bersifat ringkas dan sensasi banyak tersebar, terutamanya melalui media sosial. Kandungan seperti ini sering mengabaikan konteks sebenar ajaran Islam serta disiplin ilmu yang betul. Akibatnya, masyarakat mudah menerima maklumat agama secara dangkal tanpa memahami maksud dan tujuan sebenar ajaran Islam. Kedua, penyebaran ilmu agama yang tidak ditapis menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam memahami ajaran dan hukum hakam ajaran Islam. Apabila maklumat agama disampaikan tanpa tapisan dan tanpa merujuk kepada autoriti yang sah, masyarakat menjadi keliru untuk membezakan antara pandangan yang tepat dan yang tidak berlandaskan ilmu. Ketiga, kelemahan adab ikhtilaf atau adab dalam berbeza pendapat akhirnya menjejaskan kesatuan dan keharmonian umat Islam. Perbezaan pandangan sepatutnya dibincangkan secara berhemah dan ilmiah, bertukar menjadi perbalahan, seterusnya membawa perpecahan dalam kalangan umat Islam. Seterusnya, kaedah menilai kredibiliti ilmu agama, terutamanya dalam era media sosial masa kini.
Pertama, masyarakat perlu menilai latar belakang dan kelayakan individu yang menyampaikan ilmu agama di media sosial. Tidak semua orang yang bercakap tentang agama mempunyai ilmu atau otoriti yang mencukupi, jadi penting untuk kita melihat sama ada individu tersebut berpendidikan agama, diiktiraf dan mempunyai rujukan yang jelas. Kedua, setiap kandungan agama hendaklah dirujuk kepada sumber yang sahih seperti Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis dan pandangan ulama muktabar. Hal ini penting bagi memastikan maklumat yang disampaikan tidak bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar serta tidak berdasarkan pendapat pribadi semata-mata. Ketiga, literasi agama digital perlu diperkasakan supaya masyarakat menjadi lebih kritis dan bertanggung jawab. Dengan literasi yang baik, masyarakat mampu menilai kesahihan maklumat, memahami konteks perbincangan agama dan tidak mudah terpengaruh dengan kandungan yang mengelirukan. Yang keempat, prinsip tabayun perlu diamalkan sebelum menerima atau menyebarkan maklumat agama. Setiap maklumat hendaklah disemak terlebih dahulu agar tidak berlaku penyebaran maklumat palsu yang boleh membawa fitnah dan kekeliruan dalam masyarakat. Akhir sekali, kesimpulan. Poin pertama, peluang dan cabaran media sosial. Secara keseluruhannya, kita dapat melihat bahawa media sosial merupakan satu platform yang sangat berkuasa. Ia memberi peluang yang luas untuk penyebaran dakwah Islam secara global. Namun, pada masa yang sama, ia turut membawa cabaran besar terutamanya dalam aspek kesahihan ilmu dan risiko salah faham terhadap ajaran agama Islam jika tidak ditapis dengan betul. Poin kedua, masyarakat perlu lebih bijak dan kritis dalam memilih sumber rujukan agama di media sosial. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat untuk menjadi lebih bijak dan kritis. Kita tidak seharusnya menerima bulat-bulat apa sahaja perkongsian agama yang muncul di FYP kita. Sebaliknya, perlu sentiasa menyemak sumber rujukan tersebut bagi memastikan ia datang dari pihak yang benar-benar ahli. Poin ketiga, penyampaian berteraskan adab dan hikmah. Ilmu agama bukan sekadar tentang fakta, tetapi ia perlu disampaikan dan difahami berdasarkan sumber yang sahih serta berlandaskan adab dan hikmah. Cara penyampaian yang baik akan memastikan mesej dakwah sampai ke hati tanpa menimbulkan kekeliruan atau perbalahan. Akhir sekali, memperkasakan peranan ulama dan institusi. Dalam mendepani era digital ini, peranan para ulama dan institusi agama perlu diperkasakan. Sokongan terhadap institusi rasmi amat penting bagi memastikan autoriti keilmuan Islam tetap terpelihara dan menjadi rujukan utama masyarakat agar tidak terumbang-ambing dalam maklumat tanpa sempadan ini. Sebagai penutup, marilah kita jaga kesahihan ilmu agama dalam dunia digital ini demi kebaikan bersama. Sekian, terima kasih.